Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton, para sahabat, para tamu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada petang yang bahagia ni, hari pertama kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita orang yang baik, kerana Allah SWT menjanjikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ahlan salam kepada teman-teman yang ada pada waktu ni, Nurma Ismail, Ustaz Faiz, Fazrul Izzat, Nadia Nazaruddin, Mary Islan, Puan Irina, Rusdi, Roslawati, Fatimah Yasin. Mudah-mudahan boleh dikongsi-kongsikan video ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat, ahli keluarga. Manalah tahu ada kalimah yang terpancar pada petang ini menjadi sebab untuk manusia mendapat hidayah di sisi Allah SWT. Renungan pada petang ini adalah daripada bab 180 daripada kitab Riyadhus Salihin, kitab yang sangat istimewa karangan Imam An-Nawawi, iaitulah seorang ulama besar yang menguasai fiqh dan juga menguasai hadis dan tafsir. Ulama yang hebat ni, kalau kita menelusuri latar belakangnya, berkat hidup beliau, walaupun pada usia yang Allah kurniakan kepadanya cuma 46 tahun sahaja, tetapi meninggalkan khazanah ilmu untuk umat Islam, Masya Allah, sampai ke hari ini tak habis dibaca. Antaranya kitab beliau namanya Al-Majmu', Al-Minhaj, lagi antara kitab beliau Riyadhus Salihin yang ada di tangan kita pada waktu ni untuk kita bincangkan, bacakan. Satu kitab yang sangat menarik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya wasiatkan tuan-tuan supaya adakan kitab ini kat rumah kita. Ada sebuah lagi kitab Imam Nawawi namanya Al-Azkar, sampai para ulama mengatakan iqtani al-azkar qabla ad-dar, milikilah kitab yang namanya azkar itu sebelum engkau beli rumah, bagi menceritakan kelebihan yang ada dalam kitab Al-Azkar oleh beliau itu. Imam Nawawi ni, tuan-tuan, saya teringat kisah beliau. Antara kisah yang menariknya bahawa Imam Nawawi ni seorang sahibul karamat, tuan-tuan. Dia memiliki karamah. Kuatnya beliau qiyamul lail, tahajud. Beliau ni meninggal dunia pada usia 46 tahun, tak sempat nak berkahwin. Dan dalam penilaian para ulama, orang yang tidak berkahwin ni sama ada mereka sakit ataupun mereka itu fasik. Tentulah orang seperti Imam Nawawi ni bukan orang fasik, kan tuan-tuan. Kalangan guru-guru kami ketika mereka mengajar di Masjid Haram, ada yang tidak berkahwin. Bila sampai menceritakan ayat-ayat tentang perkahwinan, mereka akan menangis. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Tuan ya, jadi bincangan kita pada petang ni daripada kitab Keutamaan Baca Al-Quran Al-Karim. Tambahan pula kita berada pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ni disifatkan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Quran, yang mana ia menjadi penjelas, pembeza di antara perkara hak dan juga perkara yang batil. Maka Imam Nawawi mengemukakan kelebihan Al-Quran ini daripada hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama sekali, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis ini riwayat Muslim dalam bab salatil musafirin. Syafi'an yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan, adalah pelengkap, pencukup. Seperti yang digambarkan kalau seseorang kita belajar di mana-mana tempat, di college, di universiti sebagai contohnya, ada subjek yang merupakan subjek compulsory yang kita wajib lulus. Kalau tak lulus, maka kita tidak boleh graduate daripada universiti ataupun college itu, contohnya. Maka berlakulah satu kes, seorang anak ini, seorang siswa ini, markahnya sikit lagi nak lulus. Maka dia pun berjumpalah dengan
Pensyarahnya berkata, tuan pensyarah, subjek ni susah, saya orang ajam, saya bukan orang Arab, subjek ni sangat susah, maafkan saya cuba datang kelas, saya cuba faham, saya tak pernah pun tengok kelas, cuba lihat. Maka pensyarah yang bertimbang rasa ni pun lihat, iyalah nak, engkau ni orang ajam, engkau tidak faham ni bahasa Arab, pure punya subjek, orang Arab sendiri pun tak faham apatah lagi engkau, dan engkau pun telah berusaha bersungguh, dan soalan aku pun memang susah. Kalau engkau ambil dengan orang lain, kau boleh lulus, tapi dengan aku memang tak ada chance. Ada profesor yang macam tu kan tuan-tuan. Maka akhirnya profesor ni pun kesian, tengok kewajaran yang diberikan, gambaran dikemukakan, dia rajin datang kuliah, tak pernah ponting, bersungguh-sungguh, tak tidur dalam kelas, dan pada akhir peperiksaan pula, pada waktu peperiksaan dia demam pula. Maka pelajar ini minta daripada pensyarahnya untuk dapat bukannya 10, satu saja, kerana markah lulus adalah 50. Kalau 49 tak lulus, nanti subjek itu kena repeat semula, kalau tidak boleh graduate. Maka pensyarah ni pun kesian, tengok, iyalah nak, aku bagi engkau satu. Maka bila kita menceritakan di akhirat, tuan-tuan, begitulah keadaan manusia. Manusia minta kepada Allah, menagih kepada ashabus syafaat, golongan yang diberikan syafaat itu, yang akan melengkapkan kekurangan berlaku dalam kehidupan, dalam timbangan amal salihnya. Maka antara yang akan beri syafaat seperti yang digambarkan dalam hadis ini adalah Al-Quran. Bahkan di alam barzah lagi, seorang yang rajin baca Al-Quran, contohnya surah Al-Mulk, ia akan beri syafaat pendinding kepadanya dari segala musibah, segala soalan-soalan dikemukakan oleh Munkar Nakir nanti dalam kubur. Banyak hadis menceritakan keutamaan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. Jadi Nisa Nur Hasanah, Balkis Ibrahim, Azlan Shah, Nabiz Khan, sahabat tuan-tuan, program kita ni adalah tajaan daripada Yayasan Budi Ihsan. Tuan-tuan bolehlah lihat bagaimana boleh bersama dengan Yayasan Budi Ihsan. Sama ada tuan-tuan boleh berderma, tuan-tuan boleh follow, tuan-tuan sharekan program ini, kerana kita mengharapkan sokongan tuan-tuan. Yayasan Budi Ihsan ni bertujuan untuk menjadi benteng terakhir, membantu umat Islam khususnya waktu mereka mengalami saat-saat yang susah, di samping melengkapkan kerja-kerja pusat zakat, NGO yang bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah umat. Ya tuan-tuan, jadi tuan-tuan follow lah Facebook Yayasan Budi Ihsan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tuan-tuan boleh kerjasama. Hadis yang kedua menceritakan keutamaan Quran. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Quran wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslim. Lughatul hadis taqdimuhu wa yatataqaddamuhu, bahawa daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, pada hari kiamat nanti akan dibawa ke hadapan Al-Quran dan juga golongan yang rajin membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungnya. Mendahului rombongan itu yang akan menjadi pemberi hujah itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, yang mana kedua surah ni akan berhujah untuk pembaca-pembacanya. Maksud hadis ini fadlu tilawatil Quran wa fadlu tilawati suratai Al-Baqarah wa Ali Imran wa annahuma tujadilani anitali lahuma al-amil bihima wa tarik lima tanha anhu. Jadi dalam hadis ini menggambarkan nanti di akhirat surah-surah Al-Quran ini akan jadi lawyer, peguam bela, mempertahankan seseorang itu di depan Allah Subhanahu Wa Taala bagi memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi ini surah yang sangat penting. Surah Al-Baqarah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Siapa yang baca surah Al-Baqarah, rumahnya tidak akan dimasuki oleh hantu syaitan. Orang suka cerita hantu, tuan-tuan ya, jangan banyak tengok cerita hantu bulan puasa kita kat rumah. Mentang-mentang lah internet free pada hari ni, tengok cerita hantu je pagi petang semalam sampai hati pun berhantu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau nak tengok pun tengoklah benda yang mendatang kepada kita manfaat, benda-benda yang based on true story ke, kalau perlu. Kalau tak perlu, kalau boleh baca Al-Quran sepanjang waktu lebih baik, kerana kita melihat kalangan para salafus salih mengkhatamkan Quran berpuluh-puluh kali. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, contohnya seorang ulama bernama Qatada dari Basrah yang mengkhatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Tapi bila bulan Ramadan, tiap-tiap hari dikhatam, maknanya 30 hari dikhatam. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas ini dipanggil sebagai Imam Daril Hijrah, itu imam kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar daripadanya Imam Malik.
Beliau ni seorang ulama hadis yang terkemuka, dipanggil Imam Daril Hijrah, imam tempat bumi penghijrahan Nabi. Imam Malik dikatakan tidak memakai sepatu di bumi Madinah. Kenapa ya? Bila ditanya kepada beliau, satu hari seorang anak muridnya yang berada menghadiahkan untuknya seekor kuda, Imam Malik menerima dengan baik untuk tidak mengecilkan hatinya. Tapi kuda itu dihadiahkan kepada seorang yang lebih memerlukan. Kuda ni ibarat zaman sekarang macam kereta mewah lah tuan-tuan, barangkali Honda ke Toyota ke, agaknya begitulah. Bila dapat kereta ini, dapat kuda ini, Imam Malik mengambil, tidak mengecilkan hatinya, kemudian dihadiahkan kepada orang lain yang berkata, engkau lebih memerlukan kuda ini daripada aku. Masakan Imam Malik nak menaiki kuda di Madinah, padahal sepatu, slipper, kasut pun beliau tak pakai. Ditanyakan kepadanya, mengapa Imam tidak pakai slipper, tak pakai sepatu? Jawapan beliau, aku tak sampai hati nak pijak bumi yang disemadikan di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Orang ni lagi tinggi imannya, lagi lain sifir berfikirnya tuan-tuan ya. Imam Malik ini seorang imam yang mulia, tinggi, orangnya putih kulitnya, disebut dalam Syiar Alamin Nubala. Seorang kalau nak menyampaikan hadis, dia akan duduk di tempat yang tinggi, memakai wangi-wangian dan berkata kepada para pengikutnya, anak-anak muridnya, aku menyampaikan hadis ni bukan aku nak engkau hormat aku, tapi aku nak apa yang hormat dari yang terbit dari mulutku. Aku bukan nak engkau menghormati apa yang keluar daripada mulutku. Hadis-hadis Nabi lah maksudnya. Maka Imam Malik ini satu hari ketika sedang menyampaikan hadis, tiba-tiba wajah yang putih itu bertukar menjadi merah, hitam, biru, pucat. Maka para pengikutnya, anak-anak muridnya menjadi hairan, kenapa Imam Malik berkeadaan seperti ini? Adakah beliau sakit? Dia terus membaca hadis itu walaupun wajahnya berubah-ubah, sehinggalah kepada rangkap yang terakhir dan ditamatkan dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Majlis ilmu pun berakhir. Berlarilah beberapa pembantunya. Imam Malik ni kelas dia ada pembantunya itu macam polis. Sesiapa yang datang ke majlis ilmunya bercakap-cakap atau ketawa, nanti dihalau keluar. Imam Malik begitu tegas. Majlisnya ka'anna ala ru'usi mutair. Kalau orang belajar dengan Imam Malik, majlis ilmunya itu senyap, sepi. Burung pun boleh duduk bertenggik di atas kepala anak muridnya. Takutnya mereka kepada Imam Malik yang hebat itu, kerana dia tidak menggunakan sebarang bentuk ketawa dalam majlisnya. Tak boleh ketawa, tak boleh bercakap. Siapa bercakap dihalau keluar oleh polis-polis yang bertugas majlis ilmunya. Maka Imam Malik rahmatullah alaihi, wajah yang pucat itu, anak-anak muridnya berlari mendapatkan beliau dan bertanya, Tuan Guru, kenapa? Tuan Guru, apa yang tak kena? Maka Imam Malik pun mengatakan, cubalah lihat dalam jubah aku ini. Mereka pun menyelak di belakang jubah Imam Malik. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Yang kelihatan ada beberapa ekor kala tuan-tuan, jengking dalam bajunya. Pun Imam Malik tidak berhenti dia menyampaikan ilmu, kerana baginya sedang menyampaikan hadis Rasulullah, hendaklah menghormatinya, kerana seolah-olah bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melihat dalam bajunya ada kala jengking. Dia tidak berhenti menyampaikan hadis Nabi. Cintanya kepada hadis Nabi luar biasa sekali tuan-tuan. Begitu nak gambarkan. Namun bila sampai ke penghujung Syaban seperti semalam, maka Imam Malik akan menyimpan kitab-kitab hadisnya, menyelubungkannya dengan kain dan berkata, wahai hadiah Rasulullah, aku amat mencintaimu, tetapi bulan untuk membaca mushaf tamat, sekarang tiba bulan untuk membaca Al-Quran. Maka Imam Malik akan menyempurnakan Ramadan dalam hidupnya itu sentiasa dengan Quran. Begitu juga seorang ulama besar di Madinah namanya Sufyan Ats-Tsauri, yang dipanggil sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau ni dipanggil Amirul Mukminin fil Hadis, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Ada seorang lagi Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ni mempunyai mazhab sendiri, seorang mujtahid mutlak. Ada mazhab Tsauri namanya. Al-Imam Ats-Tsauri adalah seorang ulama yang terkemuka, kuliahnya dihadiri oleh ratusan ribu manusia datang ke kuliahnya, seperti disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi yang Syiar Alamin Nubala. Namun salah seorang daripada anak muridnya bernama Abu Razak San'ani, bila tiba musim Ramadan, Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan semua kuliah-kuliahnya, penumpuannya untuk baca Quran, lantas berkata, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, alangkah ruginya kalau kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa Quran, tuan-tuan. Baik, hadis yang ketiga pada menceritakan keutamaan Quran disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, mengisi kumpulan hadis-hadis ini. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari.
Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Afadal hadis fadlu ta'allumil Quranil Karim wa tajwidihi kullihi aw ba'dihi wa fadlu ta'limihi ma'al ikhlas fi ibtigha'i ridwanillah wal amal bima fihi min al ahkam wal adab wal akhlaq. Hadis ini menceritakan keutamaan belajar Al-Quran dan juga mentajwidkan bacaan, belajar bersungguh-sungguh, dan kelebihan untuk ikhlas mencari redha Allah dalam Al-Quran itu beramal dengan segala hukum, hakam dan adab dan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Jadi kuliah tentang Al-Quran, mentafsir Quran, antara kuliah yang paling hebat tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, antara majlis ilmu yang paling hebat. Seorang ulama yang terkemuka di Saudi bernama Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, salah seorang daripada murid yang bernama Syekh Atiyah, melihat tuan guru yang hebat, yang alim, yang faqih, yang usuli, tetapi beliau memilih untuk mengajar tafsir Quran di masjid haram itu. Maka anak murid yang bertanya, tuan guru banyak ilmu, bagai bab tuan guru tahu, kenapa tuan guru pilih Al-Quran Karim? Beliau mengatakan bahawa membaca Al-Quran ni hati menjadi tenang, dan padanya ada kurang khilaf berbanding dengan bab-bab yang lain. Bab yang lain itu semuanya baik, ilmu semuanya baik, tapi pada usia aku seperti ini, aku nak dekatkan ya Allah, dan aku nak kamu kenal betapa hebatnya kalam Tuhan. Hadis yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani muttafaqun alaihi. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dipanggil muttafaqun alaihi, maknanya disepakati oleh dua orang tokoh hadis, Al-Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya Nabi SAW sabda, seseorang yang baca Quran dalam keadaan dia mahir membacanya, maka di akhirat nanti dia akan dihimpunkan bersama dengan para malaikat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang baca Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, sukar baginya, dan dia bersungguh-sungguh untuk baca walaupun merangkak-rangkak dan lambat bacaannya, baginya dua ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita, hendaklah kita berusaha untuk mahir dalam Al-Quran. Kalau kita dah belajar Al-Quran banyak kali, masih lagi tak boleh sebut huruf shin dengan baik, baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak, tak boleh baca alam nasrah, tak mengapa tuan-tuan, usahalah bersungguh-sungguh. Nanti kelak mudah-mudahan akan perbaiki cara bacaan itu. Jadi orang yang baca Quran dalam keadaan yang mahir, dia akan dihimpunkan di akhirat nanti bersama dengan para malaikat yang tinggi kedudukannya. Kata para ulama, mahir maknanya yujiru tilawatahu wa yutabi ahkam tajwidihi. As-safara al-malaikatu rusul li'annahum yusafiruna ila rusul birisalati rabbihim awil malaika al-kataba alladhina yuhsuna al-a'mal li'annahum bikatabatihim safaratun bainallahi wa khalqih. Seorang yang membaca Quran dengan bersungguh-sungguh nanti di akhirat akan dibawakan bersama dengan para malaikat. Kita baca dalam hadis-hadis sahih tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti, tuan-tuan, akan diiringi oleh para malaikat. Dan keluarnya Nabi Isa, datangnya Nabi Isa di Menara Putih, di tempat namanya Damsyik, di Dimashq itu, dalam keadaan seolah-olah baru keluar daripada sauna, baru keluar daripada tempat mandi, rambutnya, wajahnya berair, dan dibawa oleh para malaikat turun di situ. Maka orang yang membaca Al-Quran bersungguh-sungguh dan bacaan tajwidnya bagus, taranumnya bagus, maka di akhirat besok dia akan dihimpunkan bersama dengan para malaikat. Maka ini satu kelebihanlah bagi orang yang mempunyai suara yang merdu, suara yang indah, suara yang hebat. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, imam ahli sunnah itu, bacaan Qurannya sangat hebat. Kalau dia membaca, maka semua orang akan berhenti membaca Al-Quran untuk mendengar bacaannya. Tapi bila dia perasan semua orang mendengar bacaannya, dia akan stop, bimbang, timbul pula riak dekat situ. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini menggambarkan malaikat-malaikat dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah sebagai al-kiramil bararah. Bararah ni jamak kepada bar ataupun barun. Bar ni maknanya orang yang bersih, kerana malaikat ini suci dijadikan Allah. Mereka tidak melakukan dosa sama sekali.
yatata'ta'u ay yataraddadu alaihi fi qira'atihi wa yathqul alaihi lisanuhu. Orang yang dimaksudkan dengan membaca Quran dengan payah ini kerana lidahnya bukan lidah Arab, nak sebut pun payah, maka orang ini kerana kesungguhannya dia dapat 2 pahala di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan satu masa nanti dia akan jadi orang yang mahir. Tuan-tuan, perempuan hati dan dikasih sekalian, pada zaman teknologi maklumat ini, di mana-mana pun kita boleh belajar tuan-tuan, tak ada alasan untuk tak belajar. Hari ini dekat Facebook pun ada ustaz mengajar baca Al-Quran, di masjid pun ada, di mana-mana pun saja. Sama ada kita nak belajar atau tidak, tuan-tuan yang boleh kasihan. Antara para ulama qiraat yang terbaik di dunia yang pernah dinyatakan oleh tuan-tuan guru kami, Syekh Quraim Raji, Muhammad Suhaid, contohnya mereka berkata bahawa antara tuan guru yang paling baik untuk kita ikut bacaannya adalah Syekh Mahmud Khalil Husari rahmatullah alaihi. Kita type dekat YouTube tu Mahmud Khalil Husari, ini antara bacaan yang terbaik. Dulu-dulu orang kata ni bacaan orang mati. Ya, Yusri Yunus, Tengku Murni yang mulia, Puan Juliana, Farida Hanum, Fisadin, masya-Allah, ramai yang datang petang ni ya. Saya sangkakan waktu ni kalian berehat, tapi kalian ada juga waktu ni. Terima kasih kerana menyokong kuliah yang dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan ini. Follow lah Facebook Yayasan Budi Ihsan, lihat bagaimana boleh membantu dengan pandangan, dengan infak. Pada bulan Ramadan ni infak kita berganda-ganda nilainya di sisi Allah ya tuan-tuan. Kalau seorang itu lihat dalam ayat Allah di hujung surah Al-Munafiqun, Allah gambarkan wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas salihin. Bila seorang itu mati, maka mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan infak. Kerana infak yang kita lakukan kat dunia ni tuan-tuan, tambahan pula bulan Ramadan, umpamanya macam kita menyerahkan, katalah seekor ikan untuk dibela oleh seseorang. Ikan bagi nampak mudah untuk faham tuan-tuan ya. Dalam hadis diumpamakan anak unta. Kalau kita bagi seekor ikan, ikan itu besar macam ikan bilis. Tapi bila kita jumpa dengan tuan, dia serahkan pada ikan itu barangkali sebesar ikan paus tuan-tuan. Terkejut kita nanti melihat. Maka semua orang yang mati minta kembali ke dunia bukan untuk tahajud. Memang tahajud besar pahalanya. Mereka minta memang bukan untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu besar faedahnya, tapi rupa-rupanya yang mereka nampak paling jelas sekali adalah impak daripada sedekah dilakukan, iaitu pulangannya, rewardnya luar biasa sekali di sisi Allah tuan-tuan. Dan sedekah ni bukan kira pada banyaknya. Kalau seseorang itu menunggu nak jadi kaya baru nak infak, takut dimati sebelum jadi kaya tuan-tuan. Allah melihat pada apa yang kita berlakukan pada ini. Barangkali dalam kocek kita cuma ada RM10 saja, kita bagi RM5. RM5 itu nilai di sisi Allah 50%. Belum tentu seorang yang derma RM100 itu menyamai nilai kualiti ikhlas orang yang sedekah RM5. Kan yang ada RM5 itu yang dalam koceknya semua cuma RM10 saja. Maka tuan-tuan, usahalah untuk bersedekah. Yayasan Budi Ihsan di sini kita membantu orang-orang susah, ditadbir oleh guru profesional. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan infakkan tu sampai kepada mereka yang memerlukan. Baik, dalam hadis yang kelima, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulu wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa lahu rihun wa ta'muha murrun muttafaqun alaihi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi yang sangat terkemuka, namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini tuan-tuan, sahabat Nabi antara yang paling faqih, yang alim. Abu Musa al-Asy'ari ini pernah dihantar oleh Nabi untuk menjadi ambassador Islam, duta Islam ke Yaman. Bila sampai di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari bersama dengan para pengikutnya, orang-orang yang masuk Islam, belajar daripadanya. Beliau ni seorang faqih di fuqahaus sahabat tuannya, Abu Musa al-Asy'ari ni antara seorang yang paling alim di kalangan sahabat-sahabat Nabi, menjadi tempat rujukan dalam majlis tertinggi. Bila Nabi dah wafat, pada masa Nabi hidup pun beliau memang menganggotai majlis tertinggi untuk mesyuarat-mesyuarat penting bersama dengan Rasulullah SAW. Ilmuannya, kedudukannya, fikrahnya, ideanya hebat sekali, tajam pemikirannya tuan-tuan.
Musa Asy'ari ni satu hari bila hadir bersama dengan para pengikutnya di Yaman, beliau dijamu makan ayam. Rasulullah ni bukan makan yang tiap hari, tuan-tuan. Dalam hadis kalau kita baca dalam kitab Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-sekala je Nabi makan ayam. Kerana susahnya hidup Nabi, bukan Nabi ni cerewet bab memilih makanan, tuan-tuan ya. Maka salah seorang daripada yang belajar daripada Musa Al-Asy'ari ni tidak makan ayam. Musa Al-Asy'ari menegurnya, kenapa engkau tak makan ayam? Beliau menjawab, ni vegetarian punya kes, tuan-tuan. Dia jawab, tuan guru, dulu saya lihat ayam makan najis, mulai hari itu saya tidak makan ayam. Apa jawapan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi yang sangat faqih ini? Beliau berkata, hai sahabat, engkau kalau nak menghalal dan mengharamkan bukan ikut idea engkau tahu, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah disifatkan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya saja pada Rasulullah itu contoh tauladan terbaik dunia dan juga akhirat. Makannya, pakaiannya, ibadahnya, itu yang terbaik untuk engkau ikut. Aku melihat Rasulullah makan ayam. Kenapa kamu tidak makan? Kalau ayam itu pengotor, Nabi tentu tidak makan. Tapi bila Rasulullah makan, ia menunjukkan kepada pensyariatan, kebenaran untuk makan, maka makanlah. Jadi jangan kita jadi seperti setengah orang yang beranggapan bahawa vegetarian itu bagus. Siapa pula mengajar dia? Habis apa faedah Allah menjadikan binatang? Bukanlah kita suruh makan berlebihan untuk memusnahkan nafsu kita je, tamak, rakus, bukan. Tapi dalam Islam ini, ambillah benda ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza, tuan-tuan. Tuan-tuan puasa kenapa? Kerana Allah suruh. Kenapa tuan puasa? Kerana nak kurus badan. Yang pertama dapat pahala, yang kedua takut dapat dosa, tuan-tuan yang boleh sekalian. Maka betulkan niat kita. Maka dalam hadis ini, Abu Musa yang faqih ini mengatakan, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang baca Al-Quran, mereka ini seperti buah sitrus, buah limau yang harum baunya, ya, buah-buah jenis macam mishmish, syamam, ini buah temikai susu, baunya wangi, honeydew dan sebagainya. Baunya wangi dan rasanya enak. Manakala seorang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah tamar, tidak ada bau baginya tapi rasanya manis. Munafik yang baca Al-Quran itu seperti raihana. Raihana ni boleh kita anggap seperti apa-apa bunga liar yang baunya harum. Rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Bunga apa-apalah, bunga-bunga yang mungkin bunga ros ke, bunga apa ke, baunya wangi tapi rasanya pahit. Mana orang munafik ini menampilkan imej Islam, di sudut luarnya nampak macam hebat tapi dalamnya tidak ada apa-apa, pahit macam bunga yang tidak boleh dimakan, walaupun cantik rupanya, rasanya manis, bunyi baunya harum tapi rasanya pahit dan membahayakan. Itulah orang munafik yang diumpamakan oleh Rasulullah bila mereka membaca Al-Quran. Manakala mathalul munafik alladhi la yaqra'ul Quran kama thalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murun, muttafaqun alaih. Manakala si munafik dalam munafik, dia tidak boleh membaca Al-Quran, maka dia seperti hanzalah. Hanzalah ni macam buah labu liar. Kata buah labu liar ni makna buah labu yang beracun dan baunya busuk, yang tumbuh dan boleh membahayakan pemakannya. Jadi hadis ini al-utruja darbun min ath-thimar manzaruha jamil wa ruha tayyib kal burtuqal wa tuffah wa shamam wa tamra tamratun nakhl wa raihana kullu baqlatin tayyiba tayyibatu rih kal ward wa raihanul yasmin. Kata yang mensyarahkan hadis ini Dr. Mustafa Bora dan sahabat-sahabatnya, terujah ni iaitu buah-buah sitrus, buah-buah yang harum seperti buah lemon, buah mandarin, buah apa lagi, buah apple pun, dan buah temikai susu. Manakala tamar yang kita maklum, kemudian raihana adalah setiap tanaman yang baunya wangi tetapi rasanya pahit seperti ros, seperti bunga raihan, seperti yasmin. Maka ini semua cantik pandangannya, harum baunya tetapi mudaratkan untuk dimakan. أفاد الحديث أن حامل القرآن العامل به في درجة عالية وذكره حسن عند الله والناس والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن طيب عند الله والناس والمنافق الذي يقرأ القرآن حسن الظاهر خبيث الباطن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن خبيث الظاهر والباطن. Dalam hadis ini menggambarkan bahawa orang yang baca Quran, orang beriman baca Al-Quran, kedudukannya tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia, baunya harum macam buah-buahan yang bagus tadi. Manakala orang munafik yang baca Al-Quran nampak zahirnya bagus tapi hakikatnya busuk dan juga kotor dan buruk di sisi Allah. Manakala orang munafik yang tidak membaca Al-Quran lagilah buruk daripada itu.
Hadis berikutnya, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Al hadis rawahu Muslim fi kitab musafirin. Dalam hadis ini Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebahagian daripada manusia dan merendahkan dengannya sebahagian yang lain. أفاد الحديث الحض على الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوة وفهما وحفظا وعملا لأن من تمسك بذلك عظم ذكره ومن أعرض عنه وأهمله ولم يؤمن به انحط وسقط وخسر الدنيا والآخرة. Maka digambarkan ini adalah motivasi untuk mereka yang mengambil berat tentang Al-Quran, membacanya, menghafaznya, beramal dengannya. Kerana orang yang baca, beramal dan menghafaznya tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sesiapa yang berpaling daripadanya, tidak beriman dengannya, maka jatuhlah dia dan rugilah dia di dunia dan juga di akhirat. Hadis yang berikutnya, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasala illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu al-Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini riwayat Abdullah bin Umar, Allah semulia-mulia orang tuan-tuan ya, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an dan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW sangat menyayangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat menyayangi Abdullah bin Umar, dan puteranya Abdullah bin Umar ni adalah beliau. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Abdullah bin Umar bila Rasulullah dah wafat dan Abu Bakar dah wafat, maka Sayyidina Umar naik menjadi khalifah. Sayyidina Umar naik menjadi khalifah, maka bila berlaku apa-apa anugerah peperangan, ghanimah untuk diagihkan kepada umat Islam yang terlibat, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu walaupun cinta sangat kepada Abdullah puteranya ini, tapi Sayyidina Umar memberikan kepada seorang yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Usama ini adalah anak kepada Zaid bin Harithah, lebih daripada puteranya Abdullah bin Umar sendiri, walaupun dia sangat sayang kepada puteranya. Maka Abdullah bin Umar ni manja dengan ayahandanya, dengan Sayyidina Umar. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai ayahanda, apa pula lebihnya Zaid, Usama bin Zaid banding dengan saya? Kenapa pula ayah memberi kepadanya 2 kali banding dengan saya? Tuan-tuan dengar ya jawapan Sayyidina Umar ini, sayang kerana Allah, al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Sayyidina Umar menjawab, wahai anakku, kau tahu tak bahawa ayahandanya Zaid, kau tahu tak Zaid bin Harithah ni seorang yang dicintai oleh Nabi, dan anaknya bernama Usama bin Zaid sangat dicintai oleh Nabi. Dia dipanggil hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak angkat, cucu angkat Nabi sangat sayang. Zaid bin Harithah ni bekas pekerja Nabi, khadam Nabi yang pernah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Tatkala ayahandanya datang, Zaid ni adalah seorang hamba kepada Khadijah radhiyallahu anha, menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW menyerahkan Zaid ni kepada keluarganya untuk diambil, tiba-tiba Zaid berkata kepada ayahnya, kepada pakciknya, saya redha bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pada masa itu Nabi belum dilantik menjadi utusan Allah, bekerja dengannya, berkhidmat untuknya, kerana dia seorang yang sangat baik. Maka Nabi telah berkata, mulai hari ini aku namakan Zaid bin Muhammad. Dia mewarisiku, aku mewarisinya. Siapa yang mati dahulu, yang hidup mewarisi yang mati. Maka Nabi membuat peristiaran itu dekat Kaabah. Pada masa itu belum datang Islam lagi. Kemudian bila Nabi SAW diutuskan oleh Allah, maka dibatalkan Zaid bin Muhammad, kembali kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini berkahwin dengan seorang sepupu Nabi, namanya Zainab. Tapi Zainab tidak sekupu dengan Zaid, kerana Zaid bekas keturunan hamba, walaupun dia orang Arab sebenarnya, dan Zainab seorang bangsawan keturunan Quraisy. Akhirnya mereka berpisah dan Nabi mengahwini Zainab. Nabi akhirnya bertanya kepada para sahabat, siapa akan berkahwin dengan wanita di syurga? Yang bernama, iaitu seorang perempuan bekas kakak angkat Nabi. Memang kakak angkat Nabi, dicintai oleh Nabi, namanya Ummu Aiman. Maka Zaid, anak angkat Nabi, berkahwin dengan kakak angkat Nabi bernama Ummu Aiman. Mereka dapat anak bernama yang dinamakan sebagai Usama bin Zaid. Tuan-tuan nampak ke? Petang ni panjanglah sejarah cerita dan tuan-tuan faham ya. Maka Zaid bin Harithah ni sangat dicintai oleh Nabi, dan puteranya Usama bin Zaid bin Harithah sangat dicintai oleh Nabi, sampai Zaid bin Harithah dipanggil hibbun Nabi, maknanya anak angkat Nabi. Dan Usama hibbin Nabi, ini adalah
cucu angkat Nabi yang sangat dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, akhirnya Usamah bin Zaid ini diutuskan Nabi untuk memimpin tentera. Abu Bakar, Omar berada dalam tentera itu, berada di bawah. Usamah orang muda, usianya 18 tahun menjadi ketua tentera. Tingginya, beraninya Usamah bin Zaid ni tuan-tuan ya. Maka beliau seorang panglima yang hebat. Jadi pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pengagihan ganimah Sayyidina Umar bagi kepada Usamah bin Zaid bin Harithah ni lebih daripada anaknya sendiri yang bernama Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahanda, wahai ayahanda, kenapa pula dia dapat lebih? Saya pergi perang bersama dengan dia, saya bunuh musuh, dia pembunuh musuh, apa pula lebihnya? Maka Sayyidina Umar menjawab, wahai anakku, sesungguhnya Usamah bin Zaid itu lebih dicintai oleh Rasulullah berbanding dengan dirimu kepada Rasulullah. Dan ketahuilah olehmu, wahai anakku, sungguhnya ayahnya lebih dikasihi oleh Rasulullah lebih daripada ayahmu. Maka kecintaan kepada Rasulullah dan apa yang Rasulullah cinta, patut aku bagi lebih daripada apa yang aku cinta. Ya tuan-tuan, jadi Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang sangat mulia, anak kepada sahabat yang mulia, berlumba-lumba menuntut ilmu dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan Abdullah bin Umar ni pernah sekali ketika Nabi bergurau dengan para sahabat dan berkata, tahu tak kamu sebatang pokok yang daunnya tidak pernah jatuh, la yasqutu waraquha la fi syita wala fi saif, daunnya tak pernah jatuh. Sahabat-sahabat Nabi ada di situ semuanya tak dapat jawab, mereka meneka tapi jawapannya tidak tepat. Abdullah bin Umar yang kita sedang ceritakan ni ada dalam majlis itu dan dia tahu jawapannya. Dia nak jawab pokok kurma, tetapi dia tidak dapat menjawab kerana melihat hebatnya Rasulullah dan malu dia kepada sahabat-sahabat yang lebih senior yang ada dalam majlis itu. Dia hanya budak-budak belasan tahun. Maka Rasulullah menjawab, pokok yang aku tamsilkan tadi, aku teka-tekikan kepada kamu sebenarnya pokok kurma. Itulah bandingan orang beriman, Nabi umpamakan macam pokok kurma. Jadi bila pulang ke rumah, Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya, wahai, sebenarnya masa Rasulullah tanya tadi, saya tahu jawapannya. Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar berkata, anakku, kan kebaik kalau kau jawab. Kalau kau jawab, tentulah aku gembira, wahai anakku. Tentulah ya gembira, tuan-tuan boleh kau sekalian. Jadi apakah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini? La hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, muttafaqun alaihi. Tidak boleh kita rasa envy, cemburu, melainkan kepada dua jenis manusia. Seorang yang Allah beri kepadanya pengetahuan tentang Al-Quran, lalu dia mengamalkan Quran itu siang dan juga malam. Dan seorang yang Allah beri kepadanya harta, lalu harta itu membantunya untuk melakukan ketaatan dan membanyakkan infaknya pada waktu pagi dan juga petang dan malam, siang dan malam. Maka inilah golongan yang patut kita rasa envy, rasa cemburu, rasa nak mencontohi, nak ikuti. Ya, bukan pada orang yang punya kereta besar, tuan-tuan, bukan orang punya rumah besar. Itu semua akan habis, tuan-tuan. Yang kita kena rasa jealous dengan cara yang betul ini adalah orang yang diberikan ilmu, menyampaikannya pagi, petang, siang, malam. Hidupnya untuk ilmu, penyampaian untuk ilmu. Saya tengok kisah dikemukakan oleh seorang ulama besar, Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama negeri Syam, tuan-tuan ya, keturunan Sayyidina Khalid Walid. Dia menulis satu buku yang hebat, namanya Safahat. Muka surat halaman cerita tentang penuntut ilmu. Maka beliau bawa kisah seorang bernama Baqi bin Makhlad yang wafat sekitar 296 Hijrah. Ulama yang terkemuka ni daripada Spain, Andalus, tuan-tuan. Dia diceritakan oleh anaknya bahawa ayah yang bernama Baqi bin Makhlad ini berjalan kaki, tuan-tuan. Berjalan kaki dari Spain menuju ke Baghdad. Allahu Akbar. Dari Spain pergi ke Baghdad, tuan-tuan. Dan Baqi bin Makhlad ni datang ke Baghdad untuk belajar daripada Imam Ahli Sunnah yang terkemuka namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ketika sampai dekat Baghdad, pada masa itu Imam Ahmad sedang diuji. Dia mengalami fitnah ujian di mana dia telah dihukum tak benar, tidak dibenarkan untuk bercakap, berceramah, tak dibenarkan pergi ke masjid, tak dibenarkan berkuliah. Allah, hebatnya ujian para ulama terdahulu, tuan ya. Maka ketika Baqi bin Makhlad ini, ulama yang terkemuka dari bumi Andalus, Spain ini, datang ke Baghdad. Dia sedih, dekat dengan Baghdad, dia jalan kaki, tuan-tuan. Jalan kaki, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak dipikir, sebenarnya jalan kaki. Anaknya berkata bahawa ayah menghabiskan masa pergi belajar di Hijaz selama 20 tahun.
di Hijaz, di Baghdad, di negeri-negeri di Khurasan 20 tahun. Belajar di Mesir, di Syam 14 tahun. Usia belajarnya saja 34 tahun. Allah hebatnya orang menuntut ilmu, tuan ya. Dia sampai di Baghdad, Imam Baqi bin Makhlad ini, dia dengar cerita Imam Ahmad sedang futina bihi, sedang ditimpakan ujian. Dia tak boleh bercakap, dia telah pun dilarang bercakap oleh pemerintah pada masa itu. Ujian dulu, ujian sekarang lebih kurang sama, tuan-tuan ya. Tapi iman orang terdahulu banding iman sekarang tentulah tidak sama. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ni telah pun dikurung dalam rumah, perintah berkurung, tak boleh keluar, tak boleh cakap, tak boleh nyampaikan ilmu. Maka Baqi bin Makhlad datang ke rumahnya bersembunyi, minta juga sampaikan. Akhirnya mereka pun dapat satu idea. Maka terima kasih Abang Syananda yang menghubungi daripada Singapura, yang ada di sini bersama. Ahlan wa sahlan, tolonglah share video ni kepada seramai sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan mereka kenal apa aktiviti yang kita adakan di Yayasan Budi Ihsan, tuan-tuan ya. Marilah sama kita berderma, berinfak. Kita tak mampu nak hantar dengan perintah PKP pada ini, tapi Yayasan Budi Ihsan mampu menjalankan tanggungjawab ini, insya-Allah. Bukan pada jumlahnya, tapi pada ikhlasnya, tuan-tuan ya. Jadi Baqi bin Makhlad akhirnya terpaksa buat satu taktik helah, iaitu setiap hari dia pakai macam orang miskin. Dia pakai macam orang miskin, macam minta sedekah, datang ketuk rumah Imam Ahmad. Ketuk pintu rumah, Imam Ahmad buka, seolah-olah macam berlakon memberi kepada dia bantuan. Tapi dalam lakonan itu, Imam Ahmad akan menyampaikan kepadanya hadis, dan dia pun siap dengan pen tulis sekali kat situ, berkelakuan, berpakaian macam orang minta sedekah. Peliknya cerita ni, tuan-tuan ya. Cinta orang kepada ilmu. Kita kena jealous dengan orang macam ni lah, tuan-tuan. Kalau kita jealous pada orang yang kereta besar, yang rumah besar, yang kenikmatan dunia, sebutlah apa sahaja, menaiki bisnes kelas, tak selesai, tuan-tuan. Maka hati kita tambat dengan dunia. Bila nak berhenti, tuan-tuan? Tapi kalau kita jealous dengan orang yang jadi penuntut ilmu, yang cinta ke ilmu, kita akan dekat dengan Allah. Masa tu kita pilih. Kita terikut-ikut dengan orang yang kehidupannya mewah, kita tengok dengan Facebook, tengok internet, tengok Insta, tengok kehidupan orang, hati kita melekat, tuan-tuan, jauh daripada Allah. Nanti kita akan makin lama makin jauh daripada Allah, makin lara kita, tuan-tuan. Ya, Siti Khadijah, Hamjo Salam, Aziz Kamar, Ana Muslimah Abdullah, terima kasih kerana bersama kami. Hasimah Musa, tolonglah share video ini kepada seramai saudara-saudara kita, Islam kita. Mudah-mudahan ada jariah ilmu, ada jariah harta yang boleh berlaku di sini, tuan-tuan ya. Maka Baqi bin Makhlad ini berkata, aku terpaksa pergi ketuk rumah Imam Ahmad, bahkan macam minta sedekah, pengemis Baqi bin Makhlad ini, sehingga Imam Ahmad menyampaikan, dan aku kira sepanjang tempoh berkurung Imam Ahmad tak benarkan berceramah di masjid itu, aku belajar daripada 300 hadis. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah. Begitu mereka kesungguhan untuk ilmu, tuan ya. Akhirnya bila fitnah itu selesai, ujian ke atas Imam Ahmad itu selesai, dia dibenarkan berceramah balik semula. Aku datang ceramahnya, dia panggil aku duduk paling dekat dengan dia. Dia kata, hadza yantabiq alaihi ismu talibil ilm. Inilah orang kalau kau nak pakai menuntut ilmu, ni macam dia. Datang dari, Imam Ahmad belum cerita tentang saya, malu saya cerita pada orang ramai. Datang dari Andalus, Spain, berjalan kaki, tuan-tuan. Kita naik kapal terbang pun dari Dubai menuju ke Spain berjam-jam, kita rasa bila nak sampai. Ini jalan kaki, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, insya-Allah, tabaraka taala. Satu hari Imam Baqi bin Makhlad, penuntut ilmu yang mulia yang datang dari Spain, Andalus, pada masa itu Islam, negara umat Islam. Maka Imam Baqi bin Makhlad ni satu hari dia demam. Imam Ahmad bertanya pada anak murid lain, mana Baqi? Tak datang. Imam Ahmad kata sakit. Imam Ahmad membatalkan kuliahnya pada itu, pergi ziarah Imam Baqi bin Makhlad, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Semua anak muridnya pergi ikut. Di rumah tumpangan ataupun rumah homestay yang diduduk, ataupun hotel, katalah apa-apa nama sekalipun yang sesuai, sehingga penuhnya rumah itu datang Imam Ahmad diikuti dengan anak-anak muridnya untuk pergi ziarah Baqi bin Makhlad. Ulama yang terkemuka datang dari Spain ni, tuan-tuan. Hingga akhirnya tuan hotel itu, tuan rumah itu pun baru tahu bahawa budak ini diminati oleh tuan guru yang terkemuka, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa tak kenal? Terkejut tuan rumah datang jumpa Baqi, Syekh Baqi ni tuan guru, orang ikon besar dakwah datang menziarah engkau, ada apa hal? Makna tingginya kedudukan Baqi bin Makhlad dia sampai Imam Ahmad bin Hanbal menziarahinya, tuan-tuan. Dan sejak daripada itu, kata Baqi bin Makhlad, apa yang aku terima, treatment yang aku dapat daripada pemilik hotel, daripada orang keliling, lebih daripada yang keluarga aku berikan kalau aku sakit di Spain. Maknanya kemuliaan inilah hebatnya syafaat orang alim di dunia lagi, kata beliau, belum lagi di akhirat, tuan-tuan ya. Kita baik dengan orang-orang alim di dunia,
Dunia kita dapat, akhirat kita dapat, insya-Allah. Maka orang seperti inilah yang kita kena jealous padanya. Kata hadis mengajar kita untuk mencintai orang-orang seperti ini, tuan-tuan. Hadis yang ke-8 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kelebihan penuntut Al-Quran, pembaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa 'indahu farasun marbut bishatnain فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, seorang sahabat Nabi bernama Bara' bin Azib berkata, ada seorang lelaki membaca Al-Quran, baca surah Al-Kahfi, sedangkan di rumahnya ada seekor kuda yang bertambat. Tiba-tiba ketika dia membaca Al-Quran itu, kudanya meronta-ronta. Beliau menjadi hairan. Beliau pergi melihat, kuda itu berhenti meronta. Dia sambung baca surah Al-Kahfi, kuda itu meronta-ronta lagi. Dalam hadis yang lain mengatakan dia bimbang kuda itu meronta-ronta. Kuda ni kuat, tuan-tuan, sampai boleh roboh dinding yang diikat padanya. Nanti anaknya bernama Daud di situ boleh kena hempap dengan dinding itu. Maka dia pun terkejut. Dia pun hairan. Kenapa kuda ni meronta? Nak kata ada serigala, tak ada serigala. Dia sambung baca Quran, kuda ni meronta-ronta, menjerit lagi. Dia pergi tengok lagi. Akhirnya dia dapat lihat sekumpulan awan, segugus awan naik daripada rumahnya itu menuju ke langit. Dia pun hairan, apa benda ini? Keesokan harinya bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, itulah dia sakinah, itulah dia para malaikat yang turun untuk mendengar bacaanmu. Jadi kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Muslim, beliau berkata, seorang yang suaranya merdu dalam baca Al-Quran, disertai dengan ikhlas, disertai dengan tadabbur, mampu menjemput para malaikat datang ke rumahnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kata Nabi dalam hadis yang lain menjelaskan hadis ini, kalau engkau terus baca Al-Quran, nescaya malaikat akan turun berbondong-bondong, maka dilihat oleh penduduk Madinah. Ini keikhlasan para sahabat dalam baca Al-Quran, tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Kita mohon kepada Allah supaya ikhlas dalam apa kita lakukan, dan puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Hadis yang berikutnya, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang juga seorang jago ilmu yang terkemuka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang paling kurus, yang paling rendah. Bahkan seseorang di kalangan sahabat kalau duduk pun Abdullah bin Mas'ud lebih rendah daripadanya, tuan-tuan. Tapi penampilan fizikal ni tidak dipandang Tuhan, tuan-tuan. Yang dipandang adalah spiritual kita, iman kita, akidah kita, hati kita. Maka Abdullah bin Mas'ud ini pernah berkata, sesiapa yang baca, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu hasanah, dan satu hasanah itu nilainya dilipat gandakan lebih daripada itu, iaitu 10, menjadi 10. Aku tidak berkata kepadamu alif lam mim itu harf, tetapi alif itu harf, lam harf, dan mim harf. Bayangkan kalau hari ini kita telah sempurna membaca satu juzuk Al-Quran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan mereka yang nak khatam Quran pada malam 27 kena baca sekurang-kurangnya 30 muka surat, iaitu satu juzuk setengah daripada Al-Quran. Imam Syafi'i, tuan-tuan, mengkhatamkan Quran 60 kali dalam Ramadan. Allah, 60 kali, tuan-tuan. Kata Syekh Muhammad Hassan Didu bahawa ini merupakan satu karamah yang diberikan Allah kepada para ulama dengan keberkatan, walaupun mereka ni perjalanannya susah, tak macam kita ada kereta, ada kapal terbang. Masa mereka berkat, tuan-tuan. Imam Syafi'i mampu mengkhatamkan Quran 30 kali dalam bulan biasa, dan bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Datang seorang ulama fiqh yang terkemuka di Mesir, namanya Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Haddad, yang datang Ibnul Haddad, yang datang lebih kurang 100 tahun lebih lepas kewafatan Imam Syafi'i, juga merupakan ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir. Beliau berkata, wahai Imam Syafi'i, engkau mendahului kami dengan segala akhlakmu, Quranmu, ilmumu, fiqahmu, tafsirmu, semua lebih daripada kami. Aku akan cuba menandingimu pada Ramadan ini, kata Imam Abu Bakar Ibn Haddad, yang wafat sekitar 300 lebih hijrah, tuan-tuan ya, 390 hijrah lebih. Maka Imam Abu Bakar Haddad ini akhirnya berusaha untuk khatam Quran. Beliau cuba, akhirnya Ramadan terakhir dalam hidupnya, tuan-tuan,
beliau hanya mampu baca 59 kali. Dia berkata, wahai Syafi'i, memang kami tak dapat menandingi. Sekurang-kurangnya semangat untuk fastabiqul khairat itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, mana berlumba-lumba untuk bab akhirat ini subur dalam diri para salafus salih seperti mereka. Jadi mereka berlumba-lumba untuk mendapat rahmat Allah dengan baca Al-Quran berpuluh-puluh kali khatam dalam Ramadan. Kalau kita dapat sekali pun alhamdulillah. Target sekarang tuan-tuan, dengan kita berada kat rumah, tak banyak aktiviti, duduk bersama keluarga, mudah-mudahan Allah beri kepada kita peluang untuk mengkhatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Baik, hadis yang berikutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Quran kal baitil kharib, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang tiada Quran dalam dirinya adalah seperti rumah yang buruk, rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang menunggu masa untuk runtuh. Kalau kita balik ke kampung, kita lihat ada rumah yang dahulunya hebat, mewah, penghuninya, tuannya, tapi hari ini selepas 40 tahun kita balik, kita lihat rumah itu roboh, dibalik orang cerminnya, dindingnya runtuh, atapnya sudah tiada, buruk sekali. Maka orang yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak berusaha untuk menghafaz Quran, adalah seperti rumah itu, maksud hadis Nabi SAW. Itu ketika PKP, kita duduk kat rumah, cubalah tingkatkan hafazan kita tuan-tuan. Cuba tingkat hafazan kita. Kalau kita dapat hafaz juz amma, alhamdulillah. Cuba tingkatkan surah-surah pilihan pula. Ada surah Al-Mulk, ada surah Al-A'la, ada surah Al-Waqi'ah, ada surah Zumar yang sangat suka dibaca Nabi. Tiap hari Nabi membacanya. Ayat-ayat tentu daripada surah Al-Kahfi, macam hari ni hari Jumaat, kita dah baca 10 yang awal, hafaz yang awal, ataupun 10 yang akhir. Hari Jumaat digalakkan kita baca surah Al-Kahfi kerana akan membantu kita menghadapi fitnah Dajjal yang merupakan satu kebenaran nanti. Maka ini peluang kita untuk muhasabah diri dalam bulan Ramadan, ditambah pula dengan PKP sekarang tuan-tuan. Baik, hadis yang terakhir untuk renungan kita pada petang ini, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, rawahu Abu Dawud Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, ini juga merupakan sahabat yang bijak, Abdullah bin Amr bin Al-As. Bapaknya Amr bin Al-As ni seorang politician yang hebat, ahli politik yang terkemuka. Jangan kalau kita mengatakan politik itu bukan daripada Islam tuan-tuan ya. Ada orang dia mampu menjadi pemimpin politik, jadi mudah-mudahan dia masuk syurga dengan kebaikan-kebaikan yang membantu orang lain sebagai pemimpin. Ada orang tak mampu, macam saya tak mampu jadi ahli politik, saya hanyalah seorang penuntut ilmu yang memberanikan diri menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan. Ya, maka Amr bin Al-As ini seorang ahli politik yang hebat, sangat hebat tuan-tuan. Diceritakan bahawa Amr bin Al-As ini antara 4 orang yang paling bijak dalam Islam dan sejarah Islam. Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ziyad bin Abihi, dan juga seorang lagi bernama Mughirah bin Syu'bah. Ini 4 orang paling jenis, super jenis dalam Islam tuan-tuan. Kalau ada urusan penting, Nabi akan mengutuskan salah seorang mereka untuk berundingan, kerana mereka ni memang hebat. Amr bin Al-As seorang daripadanya, tapi anaknya bernama Abdullah bin Amr bin Al-As nampaknya tak minat macam ayahanda je. Dia tidak cenderung kepada politik, dia cenderung kepada ilmu. Ini pilihan masing-masing tuan-tuan. Macam malam tadi ataupun sebelum malam tadi, beberapa malam lalu saya cerita tentang sahabat bernama Urwah bin Az-Zubair, tabi'i yang bernama Urwah bin Az-Zubair, anak kepada sahabat ahli syurga itu, yang tidak memilih langsung untuk jadi ahli politik, sedangkan abangnya 2 orang memilih untuk jadi ahli politik, sepupunya memilih untuk jadi ahli politik. Tapi Urwah ni akhirnya jadi seorang ahli ilmu, yang kita ceritakan tentang dikerat kakinya itu dan mati anaknya ditendang keldai. Tuan-tuan ingat tak beberapa hari lalu? Ini pilihan masing-masing lah tuan-tuan. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Kalau anak kita daripada kecil kita nampak kepimpinannya, garaplah, bantulah, ajar dia public speaking, ajar dia berkawan dengan orang saleh, ajar dia untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan dia jadi pemimpin yang hebat satu masa nanti untuk Islam, seperti Salahuddin, seperti Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As ini berkata, Nabi telah bersabda, orang yang rajin baca Al-Quran akan dijemput di akhirat nanti duduk tempat yang tinggi. Maka dikatakan kepadanya, bacalah Al-Quran dan naiklah ke
tingkat yang lebih tinggi itu, dan bacalah dia sebagaimana kau suka membacanya, kerana kedudukanmu di tempat yang terakhir yang kau baca daripada Al-Quran. Lagi banyak baca, lagi tinggi tempat, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi jutawan akhirat tak, tuan-tuan? Nak jadi jutawan akhirat tak? Dalam hadis mengatakan, siapa baca 10 ayat semalaman, dia tidak akan jadi orang yang ghafil. Ghafil ni ghaflah, orang yang cuai, abai, lalai, orang yang cenderung kepada benda-benda yang merugikan. Dia panggil ghaflah, ghafil. Tak silap saya orang Kedah pun ada istilah ghaflah ni, tuan-tuan ya. Siapa baca 10 ayat, dia selamat daripada ghaflah. Siapa baca 100 ayat, dia jadi orang yang taat pada Tuhan. Siapa baca 1000 ayat, dia jadi muqantarin. Muqantarin adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Mustadraknya, dia jadi jutawan akhirat. Jutawan akhirat. Jutawan dunia boleh kejar, tuan-tuan. Apa tujuan kita kejar kalau setakat dunia saja, yang mana itu tidak kita nikmati langsung. Tapi di akhirat, jutawan akhirat ni, tuan-tuan, memang tak ada tolok bandingnya. Maka dalam hadis ini mengatakan, seorang yang rajin baca Al-Quran nanti di akhirat akan disuruh oleh Allah menaiki tempat yang tinggi, sehingga semua orang melihat keterserlahan tempatnya itu. Bahkan ibu ayahnya pun akan dipakaikan dengan crown daripada syurga, mahligai daripada syurga. Anak-anak yang saleh, yang muslih, yang rajin baca Al-Quran ini akan memakaikan ayah ibunya dengan mahkota kemuliaan, kerana ayah ibulah yang membantunya untuk menjadi hafizul Quran. Setakat ni saja, tuan-tuan, untuk renungan kita pada petang ni. Mudah-mudahan segala yang baik itu semuanya daripada Allah. Kelemahan milik manusia. Tuan-tuan teruskan menonton dalam video, follow lah Facebook Yayasan Budi Ihsan. Ada ramai para ustaz yang terlibat menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan. Panjang-panjangkan, share dengan seramai mungkin umat Islam di keliling kita. Mudah-mudahan ini kerja jariah yang kita lakukan. Kita tak mampu berderma, tapi kita telah mengesyorkan tempat ini, Facebook ini, untuk diketahui oleh orang Islam yang lain. Maka kita menjadi asbab mereka untuk berderma. Setakat ini saja dulu, tuan-tuan. Terima kasih di atas perhatian yang tuan-tuan berikan. InsyaAllah saya akan maklumkan lagi kuliah-kuliah yang berikutnya. Segala yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan manusia, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan ni daripada Azian Abu Hasan. Walaupun ayat yang sama ke Ustaz, misalnya baca Al-Mulk setiap malam. Ya, baca Al-Mulk setiap malam akan dapat syafaat surah Al-Mulk sejak di alam barzah lagi. Selamat puasa Jamiul Jamal, Abu Syakir. Mula pukul berapa ni? Ni kuliah tajaan Yayasan Budi Ihsan. Start pukul 3 petang tadi. Boleh lihat balik semula lepas saya tamatkan Okey, terima kasih semua. Guru ada kedengaran di luar, tuan-tuan. Mujar Rahmat akan turun sebentar lagi. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Share lah video ni seramai mungkin supaya dapat manfaat kepada orang-orang lain. Adalu ala khairi kafa'ilihi, kata Nabi SAW. Penunjuk kebaikan, baginya pahala orang melakukan kebaikan tidak kurang sedikit pun. Segala yang baik semuanya daripada Allah. Sekali lagi kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun wa zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami penuh dengan keampunan-Mu ya Allah, kesucian. Sucikan hati kami, sungguh Engkau sebaik-baik yang mencucinya ya Allah, yang menghilangkan mazmuah padanya wahai Tuhan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna siyamul qiyamul Qur'an fi hadha ash-shahr mubarak. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, sekalian yang baik pada kami, sekalian orang yang buat salah pada kami, sekalian yang kami sayangi wahai Tuhan. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bahagian kami, semua kami ya Allah, dapatkan kami isi Ramadan dengan sebaik mungkin ya Allah. Kurniakan kebaikan, keafiatan, keselamatan, kesihatan, keberkatan, kekayaan kepada kami, kepada semua para doktor, para nurse, polis dan juga tentera yang terlibat membantu memperbaiki keadaan, mengekang wabak ini daripada berluasa ya Allah. Membantu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.